A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Alhamdulillah bertemu pada tengah hari ini dengan keizinan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menyambung pengajian daripada kitab pengajian 40 hadis akhlak yang mulia. Dan masih lagi berada pada membincangkan hadis yang ke-42 di bawah tajuk masyarakat madani yang diidam-idamkan. Jadi hadis ini berkisah ataupun berkaitan dengan 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari akhirat, di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 golongan yang disebut oleh hadis ini merupakan 7 golongan yang terbaik. Maka dalam konteks negara, maka mudah-mudahan di dalam sesebuah negara itu ada di dalamnya ke-7 golongan ini. Maka mudah-mudahan masyarakat dan negara tersebut akan menjadi masyarakat dan negara yang dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada tengah hari ini kita menyambung golongan yang kelima, golongan yang kelima yang disebut oleh Nabi SAW yang mendapat naungan daripada naungan arash Allah Subhanahu wa taala. Kita balik kepada matan hadis muttafaqun alaih ni. Nabi SAW menyebut wa rajulun da'athum ra'atun dzata hasanin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kata Nabi SAW, adapun golongan yang kelima yang mendapat naungan arash Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itulah lelaki yang kuat imannya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh godaan yang datang mengganggunya. Ini disebut pada hadis ini, di mana di dalam hadis dinyatakan oleh Nabi SAW secara terjemahannya, kata Nabi, lelaki yang dirayu oleh perempuan yang jelita untuk mengerjakan zina, lalu ia berkata, aku takut akan Allah Ta'ala. Artinya masyarakat ataupun dalam konteks negara, maka bila mana sesebuah negara itu mampu melahirkan masyarakat rakyat yang bertakwa dan beriman kepada Allah, benci kepada perkara-perkara maksiat dan dosa, maka ketika itulah pembangunan sebuah negara itu akan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud hadis, orang lelaki yang dirayu oleh seorang wanita untuk melakukan maksiat tetapi dia menolak dengan mengatakan bahawa dia takut kepada Allah. So kita pergi balik kepada syarah hadis. Golongan yang kelima, lelaki yang kuat imannya sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh godaan yang datang mengganggunya. Walaupun godaan itu datang dalam keadaan yang sangat menggiurkan dan dalam suasana yang sangat merangsangkan, ia tetap mempunyai pendirian yang jelas dan sentiasa berkata, saya takut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sifat dan bentuk masyarakat yang perlu dibangunkan. Maka membangunkan masyarakat yang sebegini, dia memerlukan kepada proses lah. Maka tidak mungkin seseorang itu mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan lelaki disebut di dalam hadis ini oleh Nabi SAW, kecuali untuk mendapat kekuatan yang sebegitu dia perlu melalui beberapa proses, dan proses yang paling dasar adalah proses pembangunan iman dan insan. Jadi pembangunan iman ini merupakan suatu proses
yang perlu dibangunkan, dibina seawal daripada usia manusia lagi, dan kemudian pembangunan iman ni perlu diteruskan, ya, dan perlulah kita kata dilakukan dalam keadaan yang betul-betul bersungguh-sungguh, ya, sebab pembangunan iman ini menjadi asas kepada sebuah masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat misalnya di dalam sebuah risalah atau sebuah kitab lah, sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Hasan Al-Banna rahmatullah alaih, diberi tajuk Majmu' Ar-Rasail. Maka dia menyebut dalam konteks pembangunan iman, dalam konteks pembangunan insan, maka ada 3 elemen lah yang paling besar yang perlu diberikan perhatian. Yang pertama, pembangunan iman dan insan terhadap individu. Ini berkait dengan diri peribadi seseorang. Jadi kita maknanya mesti ada kesedaran untuk membangunkan iman di dalam diri kita masing-masing. Melalui usaha lah, seperti belajar, seperti mendalami ilmu agama dan sebagainya, memperbanyakkan ibadah. Maka ini semuanya adalah usaha-usaha untuk membangunkan iman dalam konteks individu, dalam konteks diri peribadi. Kemudian yang kedua, kata beliau, kata Imam Hasan Al-Banna, pembangunan iman dalam konteks keluarga. Jadi setiap ibu bapa lah terutamanya perlu mengambil tanggungjawab, memainkan peranan agar yang namanya iman itu ada di dalam setiap diri ahli keluarga. Setiap keluarga Muslim itu perlu menjadikan pembangunan iman itu sebagai dasar pembangunan keluarga. Ini penting lah. Dan sabit dalam Quran pun Allah menyebut, contoh dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dalam konteks individu, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi pembangunan iman yang kedua itu dalam konteks apa? Dalam konteks keluarga. Apa tu kita mengharapkanlah kita yang sudah berkeluarga ini, yang mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan program pembangunan iman di dalam ruang lingkup kekeluargaan. So kena banyaklah perkara-perkara yang kita lakukan, ya. Tak dapat tidak, ibu bapa, suami isteri itu perlu ada pengetahuan agama yang mencukupi supaya agama tu dapat diserap di dalam keluarga yang mereka berada di dalamnya. Jadi pentinglah, menjadi tanggungjawablah seorang bapa, seorang suami, ya, untuk mendidik isteri dengan ilmu agama, dengan asas-asas keimanan. Dan dalam konteks bapa perlu memastikan seluruh ahli keluarga, isteri dan anak-anak juga kita kata sentiasa berada pada tahap yang terbaik keimanan mereka. Jadi ini bukan merupakan proses yang mudah. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Banna, pembangunan iman dalam konteks masyarakat dan negara. Ini tanggungjawab pemerintah lah, ya. Jadi mereka mestilah mewujudkan program-program pembangunan iman, program-program pembangunan insan. Jadi apa sajalah yang namanya perancangan untuk sesebuah negeri dan negara itu perlu didasarkan kepada dasar pembangunan iman dan insan. Jadi perlulah ni, dan saya lihat dalam konteks kita negeri Selangor ni, saya ingat banyaklah yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan negeri di dalam membangunkan yang namanya pembangunan iman dan insan. Contoh kalau kita ambil dalam konteks Jabatan Agama Islam Negeri Selangor lah, kita telah membelanjakan ataupun telah diberikan peruntukan yang cukup besar pada setiap kali belanjawan Dewan Undangan Negeri Selangor atau belanjawan Negeri Selangor, di mana saya ingat lebih daripada 400 juta ringgit telah diperuntukkan untuk pembangunan iman dan Islam di peringkat Negeri Selangor Darul Ihsan. Jadi bukan satu jumlah yang kecil lah. Dan kemudian dalam konteks populasi, dan memang di Malaysia ni atau di Negeri Selangor, saya lebih suka menyentuh Negeri Selangor, maka populasi penduduk yang beragama Islam lebih besar berbanding penduduk yang tidak beragama Islam. Contoh Negeri Selangor berapa perangkaan? Tanya lagi orang perangkaan, tapi ramai cuti hari ni, cuti sambutan Deepavali cuti sekolah tak habis lagi kan. Tapi untuk peringkat bekerjanya ada yang masih mengambil cuti ya. Jadi kalau kita lihat dalam konteks dalam konteks statistik, jumlah penduduk rakyat Negeri Selangor ni ada berapa? Lebih kurang 7.04 juta. Ni yang terkini lah yang dikeluarkan oleh statistik Negeri Selangor, 7.04 juta. Manakala orang Islam, penduduk yang beragama Islam di Negeri Selangor 4.3 juta, besar, 4.3 juta daripada 7.04 juta rakyat Negeri Selangor. Sebab tu saya kata tadi, kerajaan Negeri Selangor telah melakukan yang terbaik lah setakat ni, dan mesti ada lagi usaha yang lebih baik akan dilakukan. Maka saya kata dengan peruntukan
kepada JAIS saja sebagai salah satu agensi agama di negeri Selangor dengan peruntukan hampir 400 juta ringgit satu tahun, ya, untuk pembangunan insan, pembangunan iman rakyat negeri Selangor, ya, dengan berbagai-bagai dengan berbagai-bagai program yang diadakan. Dan kata saya dah bincang pada lepas kan, di negeri Selangor ni kita ada lebih kurang 436 buah masjid, ya. Kita ada 346 buah surau Jumaat, kita ada lebih kurang 1675 lah, tu kalau laporan Disember 2022. Surau Karya ada hari mungkin mencecah lebih 2000. Jadi semua tu kita kata menjadi pusat kepada pembangunan insan dan juga iman, terutamanya orang-orang Islam di negeri Selangor. Dia kena main peranan sungguh-sungguh, ya. Sebab Nabi sebut tadi, golongan yang kelima yang selamat dengan mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat, itulah seorang pemuda yang ada keimanan yang kuat. Ya, walaupun kita ambil hadis ni secara terperinci membicarakan tentang penolakan untuk melakukan zina oleh seorang pemuda yang bertakwa. Jadi kita lihat sini dalam konteks apa? Dalam konteks madani, dalam konteks negara, negeri, masyarakat, artinya membangunkan yang namanya iman dan takwa dalam diri setiap individu di dalam sesebuah negara dan masyarakat tersebut. Ini bukan satu program mudah. Patut kata tadi, kalau berjaya maka inilah negeri, negara madani yang diidam-idamkan. Dan dalam konteks negeri Selangor sekali tadi, agensi yang paling utama di dalam pembangunan iman adalah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Ya, dan kita negeri Selangor kita ada lebih kurang banyaklah, kita ada sekolah agama negeri Selangor di bawah jagaan negeri Selangor lebih kurang 576 buah sekolah agama, swasta 953 buah sekolah agama swasta. Jadi cukup mana berusaha keras. Ya, ditambah lagi dengan kita dalam konteks undang-undang kita ada enactment jenayah syariah negeri Selangor yang kita kuat-kuasakan, ya, supaya terhalang orang-orang yang beragama Islam daripada melakukan yang namanya maksiat dan kemungkaran. Ini dalam konteks agamanya lah. Dan kemudian dalam konteks apa? Dalam konteks PBT, sebab tu di peringkat apa nak sebut ni, pemerintah pun dia mesti ambil tanggungjawab. Ya, dan saya kata tadilah dalam konteks negeri Selangor, alhamdulillah setakat ini kesinambungan tu ada sejak daripada kepimpinan yang terdahulu. Jadi memang kena beri perhatian. Tidak ada artinya kemajuan sesebuah negeri tanpa ada kita ada kemajuan sesebuah negeri, tidak ada arti jika rakyat di dalam negeri itu masih terlibat dengan perkara-perkara mungkar dan kemaksiatan. Jadi ini pembangunan besar. Sebab Nabi bicara ni tentang seorang pemuda yang menolak maksiat. Maka kita nak mengawal negeri daripada terjebak, nak menjaga rakyat negeri ini khususnya orang Islam daripada suka kepada melakukan maksiat. Ya, usaha dah dilakukan dalam konteks penguatkuasaan undang-undang. Kita ada kita ada undang-undang jenayah, enactment jenayah syariah negeri Selangor 1995. Kemudian dalam konteks PBT kita ada namanya enactment hiburan dan tempat-tempat hiburan 1995, pindaan 2001. Jadi itu terpakai di 12 PBT di seluruh negeri Selangor. Nampak ya, di kawalan pusat-pusat hiburan. Tu kenalah, tu bagi saya kena lebih agresif lah. Sebab Nabi bicara ni tentang seorang lelaki yang menolak ajakan zina. So zina ni maknanya berada di tempat-tempat sebagaimana yang saya nyatakan tadilah. Ya, dalam konteks negeri Selangor kita ada 12 PBT, dia kena amanah, kena jujur. Ya, kena menjadikan pembangunan iman tu adalah sesuatu yang sangat-sangat mereka inginkan. Mana target utama setiap PBT tu bukan setakat kecekapan dan lain-lain, tetapi juga adalah untuk memastikan rakyat di negeri Selangor sentiasa terkawal nafsunya, sentiasa cenderung untuk melakukan kebaikan dan ada kekuatan untuk menolak kemungkaran dan kemaksiatan tu. Lepas tu sekarang tadi kita ada enactment. Bagus kita tengok laporan, kadang-kadang sedih juga tengok kan tentang pusat hiburan yang sebut haram lah, haram. Pusat hiburan yang tak berlesen ni lah, ini dia sama naik dengan yang berlesen. Ya, kita tahu kan, kalau negeri Selangor tengok laporan pembentangan DUN baru-baru ni pun kita ada lebih kurang yang berlesen sekitar 700 lebih lah. Di 12 PBT negeri Selangor, yang tak berlesen hampir separuh daripada jumlah tu. Sama naik. Jadi macam mana ni? Ya, Nabi nak realisasikan umat yang kuat keimanannya untuk menolak maksiat. Nampak, sebagaimana pemuda ni yang menolak tawaran zina walaupun dengan tawaran yang cukup dahsyat. Ya, zu hasanin wa jamalin, perempuan yang menggoda tu bukan main-main. Ya, ada kecantikan, ada rupa paras yang menggiurkan, tapi dia menolak dengan mengatakan saya takut kepada Allah. Ini yang kita nak bangunkan di negeri kita ni.
Lepas tu kata ni kena ada satu kerjasama lah di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, di peringkat PBT. Ya, pasal kata tadi lah dalam konteks statistik jumlah dia sama naik. Yang tak sebab apa yang tak berlesen lah, sebut macam tu lah. Dan yang berlesen tu hampir separuh daripada jumlah yang berlesen tu tak berlesen. Katalah kalau yang berlesen tu 700, 300 lebih tu tak berlesen. Dan kita tahulah di pusat-pusat hiburan ni lah berkembangnya nama aktiviti pelacuran, aktiviti dadah, aktiviti minuman keras. Ni faktu saya kata saya akan Negeri Selangor terkawal lah. Kalau tak kita nak takut, macam mana kita nak realisasikan seorang pemuda yang menolak godaan untuk berzina kerana kekuatan iman, macam nak bangunkan iman. Ya, di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dah ada kesungguhan. Ya, usaha-usaha yang mungkin terancang untuk memastikan keimanan rakyat yang beragama Islam di Negeri Selangor ni terkawal. Ya, kita ada enactment, kita gunakan, kita kuat-kuasakan. Tapi dalam konteks PBT pula, ni penting lah, dia mesti seiring. Kalau yang ni masih membuka lagi, masih tak mengambil tindakan keras, penguatkuasaan masih tak berjalan dengan baik, jadi rugilah, sia-sia. Sebab kita kena tahu Negeri Selangor merupakan antara negeri termaju, negeri hebat. Ni ya, tetapi kita bersyukur 4.3 juta rakyat Negeri Selangor beragama Islam. Cuma 4.3 tu yang betul-betul kuat imannya, ni kena cek betul-betul. Jadi ini benda-benda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diharapkan dalam konteks sebuah negara negeri yang madani. Jadi pembangunan iman. Pembangunan iman tu seolah balik kata Imam Hasan Al-Banna dan kitab Majmu' Ar-Rasail, pembangunan iman dalam konteks individu, keluarga dan masyarakat negara. Jadi penting. Jadi kita ni jalankan tanggungjawab kita masing-masing lah. Dalam konteks individu, kita bangunkan iman kita masing-masing. Dalam konteks keluarga, kalau kita yang sudah berkeluarga, ada perancangan untuk keluarga kita. Dalam konteks negara, itu pemerintah kerajaan. Dia kena buat yang terbaik untuk memastikan rakyat Negeri Selangor, khususnya kita sebut Negeri Selangor, memiliki tahap keimanan yang tinggi. So program-program agama kena disuburkan. Aktiviti pengajian seperti yang ada hari ini kena dibanyakkan. Kena ditutup pintu-pintu maksiat. Tadilah saya kata dalam konteks kerjasama dengan PBT mesti main peranan, kena ada amanah dan tanggungjawab. Barulah insya-Allah rakyat Negeri Selangor ni akan ada kekuatan iman untuk menolak perkara-perkara keji, mungkar dan maksiat. Kalau tak ada, memang payah. Memang payah. Jadi itu yang kelima. Yang keenam, apa kata Nabi SAW dalam konteks matan hadis? Kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqa yaminuhu. Yang keenam, golongan yang dinaungi oleh Allah dengan naungan arasy Allah, itulah penderma-penderma kata Rasulullah. Atau Nabi menyebut dalam terjemahan disebut apa? Itulah kata Nabi SAW, dan lelaki yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi itu masyarakat, itu umat, itu manusia yang dibangunkan oleh Nabi SAW, atau yang diusahakan untuk dibangunkan oleh Nabi SAW supaya mereka itu mendapat banyak kelebihan nanti pada hari akhirat. Balik kepada matan tadi, itulah membangunkan dermawan-dermawan, hartawan-hartawan yang suka melakukan kerja-kerja kebajikan dengan harta yang mereka miliki, semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Masih juga tadilah sama juga dengan perkara yang kelima ni, satu juga proses yang kita namakan sebagai proses pembangunan iman dan insan. Jadi lebih kurang samalah. Dalam konteks keluarga, dalam konteks individu, keluarga dan masyarakat, kena dididik masyarakat kita untuk cinta kepada melakukan kebajikan, suka kepada melakukan perbuatan-perbuatan baik, antaranya bersedekah kalau sabit kepada yang disebut di dalam hadis, mengajak mereka untuk menjadi orang-orang yang dermawan, mengajak mereka untuk terlibat dalam program-program kebajikan. Itu mungkin di peringkat negaranya begitu, di peringkat masyarakat dan negerinya begitu, kerana banyak program yang sebegitu. Di peringkat keluarga pun kita kena didik keluarga kita untuk suka kepada melakukan kebaikan, suka melakukan sedekah. Lepas tu sabit dalam sepotong hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat ni, dia beri duit tu, kata Nabi, seorang sahabat ni dia nak beri duit tu, dia dengan anak dia nak beri sedekah kepada seorang miskin. Lalu dihalang oleh Nabi SAW, dan Nabi menyuruh dia menyerahkan duit tersebut kepada anaknya untuk anaknya menyerahkan kepada si miskin.
So bapak tu tadi katalah berlaku satu keadaan, ada orang minta sedekah, orang miskin, maka dia nak berilah duit kepada si miskin tadi. Dihalang oleh Nabi SAW. Nabi minta berikan kepada anak dia, supaya anak tu beri kepada si miskin. Ya, apa alasan Nabi SAW? Supaya anak dia belajar perkara-perkara baik yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Ini dalam konteks Hasan Al-Banna rahmatullah alaih tadi, dalam konteks pembangunan keluarga. Jadi kena ajar anak-anak kita ni ya, suka kepada melakukan kebajikan. Tengok didikan Rasulullah, bukan kamu, anak kamu. Kita dah biasa dah kita bagi. Ini kadang-kadang lebih canggih lagi kan, secara online je. Dia tak ada unsur didikan sebab online kan. So anak kita, keluarga pun tak tahu bapaknya ni seorang dermawan atau tidak. Memanglah dia dermawan, tapi tak ada impak, tak ada kesan kepada keluarga dia sebab tak nampak. Dia eyewitness ni penting. Ya, melihat ni penting. Nampak ya? Memanglah bagus. Memang kita bicara ni tentang seorang dermawan, kata Nabi, yang menderma sehingga tangan kanan tak tahu apa yang diserahkan oleh tangan kiri. Itu berkait dengan ikhlas. Tapi dalam konteks pembangunan, dia mesti ada contoh. Mesti ada contoh. Kalau tak ada contoh, itu contoh yang diajar oleh Nabi, kata Nabi, bukan kamu, beri pada anak kamu. So anak dia beri. Bila anak dia beri kan ada eye contact dengan orang yang menerima. Jadi anak dia boleh tahu kesusahan si yang menerima. Nabi nak itu. Kamu dah biasa bagi kan, so anak kamu bagi. Anak kamu lihat keadaan orang yang lapar ni, lihat keadaan orang yang susah. So di sana ada penyaksian. Ini penting. Lepas tu dalam konteks keluarga, sesekali cuti perayaan Deepavali kan lama kan. Hari apa cuti? Hari Isnin lah. Isnin sekolah, hari ni Selasa kan. Bukan setakat kita bercuti saja, tapi bawa lah anak-anak kita ke tempat-tempat yang mungkin ya ada kaitan dengan yang namanya kebajikan. Ya, pergi melawat ke rumah-rumah kebajikan, bawa tengok rumah-rumah anak yatim. Apa ya? Ni satu program yang baik. Ya, ni bawa mall. Ya, bawa sekali-sekali pergi rumah anak-anak yatim. Ya, ajar anak kita supaya santuni mereka. Ni kena buat program macam ni. Ya, dulu anak saya kecil-kecil saya suka bawa. Ada program saya bawa. So dia tahu. Kadang sampai ke asrama pun kita masuk. Bawa biar dia tengok, biar dia duduk kat katil tu, biar dia rasa tilam dia orang macam tilam kami di rumah ke. Ya, pergi ke dapur tengok makanan dia orang tu macam kita makan di rumah ke. Lepas kita brief balik. Habis sikit kita cerita. Ya, beritahu, faham dia. Sebab tu kita perlu menolong, kita perlu membantu. Bukan semua orang dilahirkan senang. Ni cerita tentang Gaza ni kena highlight. Jangan kita je yang tahu kan. Anak-anak kita keluar dalam konteks pembangunan keluarga. Biar family kita tahu, anak-anak kita tahu kesulitan orang di Gaza. Yang memerlukan pertolongan, bantuan semua. Ini nak membentuk. Yang ketiga, mesti dalam konteks individu lah. Kita sendiri mesti bangunkan kejiwaan yang sebegitu. Kecintaan kepada membantu, menolong, bersedekah. Dah alhamdulillah negeri Selangor, alhamdulillah lah. Negeri Selangor ni saya kata bagus negeri Selangor ni. Bagus tengok laporan Lembaga Zakat Selangor kan. Kutipan zakat negeri Selangor berakhir Disember 2022 kita lebih daripada target. Kutipan zakat kita 1.05 bilion. Lebih daripada sasaran 1 bilion. Alhamdulillah. Orang Selangor ni bab dermawan ni alhamdulillah. Itu dalam konteks pembayaran zakat dan konteks sedekah jariah, alhamdulillah. Sudah infak tabung ni kita sedang lancarkan tabung kemanusiaan Palestin di peringkat Jabatan Agama Islam Negeri Selangor kan. Dia ada akaun tijari itu. Ini pun kutipan saya ingat pun dah memberangsangkan 24 bulan saya ingat ke. Dulu Imam Mulia Ustaz Selangor akan ada program penyerahan sumbangan daripada rakyat Negeri Selangor melalui Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Dan alhamdulillah saya rasa mana sifat tu nak bangunkan lagi supaya kekal nanti, bukan hanya untuk kita, generasi juga, untuk generasi yang akan datang. So anak-anak cucu kita pun ada semangat macam tu. Selangor alhamdulillah, Selangor ni dalam kutipan zakat besar. Ni kita untuk tahun ni je, daripada Januari sampai Jun 2023 kan, Lembaga Zakat Selangor dah mengutip 506 juta tau. Jadi dijangka ni bulan November kan, tinggal 1 bulan berbaki untuk keseluruhan jumlah kutipan zakat 2023, saya ingat cecah 1 bilion juga. Kalau Januari sampai Jun tahun ni 506 juta dah.
Nampak ya? Saya jangkakan insya-Allah lah daripada Julai sampai Disember mungkin lah sama atau lebih sedikit daripada jumlah kutipan tahun lepas 1.05 bilion. Jadi besar, mana alhamdulillah. Dalam konteks agensi yang dilantik oleh negeri dia kena bekerja keras. Ya, bukan hanya kutip tapi berikan kefahaman. Ya, dalam konteks keluarga sama juga. Kalau kita pakai modul Al-Imam Hasan Al-Banna 3 modul tadi kan, pembangunan iman dan insan ni bermula daripada diri, keluarga, masyarakat. Tu dia terpakai untuk semua. Sama juga dalam konteks melahirkan masyarakat yang pemurah dan dermawan. Yang bagaimana Nabi sebut, ni antara yang mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat. Ya, dalam konteks individu kita, dalam konteks keluarga, nak ajarlah. Ya, kalau boleh tu kutip. Ya, bukan hanya peringkat karya, peringkat keluarga pun buat kutipan. Ya, so contohnya pergi semalam hari apa? Hari Isnin, hari Ahad lah. Ya, di Bali lah. Kita pun bercuti juga kan, jalan pergi tepi laut. Ya, buat barbecue macam-macam kan. Sambil-sambil seronok tu reunion keluarga ni dengan ipar duai sebagainya. Keluar satu kotak, tabung Palestin contohnya. Peringkat keluarga je. Kalau atuk nenek dengan cucu anak menantu, saya ingat 500 senang-senang nampak ya. Tabung contoh. Pakai cucu beri siling. Menantu mungkin, kalau menantu beri siling malu lah kan. Menantu beri yang tak bunyi. Sehingga dapat tu salurkan kepada Jabatan Agama Islam Selangor melalui akaun tijariah tak untuk kemanusiaan ni, family kita. Tu kena bangun. Dalam konteks negara, negeri, masyarakat, ummah, ni adalah perancangannya. Jadi alhamdulillah negeri Selangor ni, dan kita punya nisab negeri Selangor pun 23,000 kan. 23,035 ringgit. Tu had nisab zakat negeri Selangor. Naik meningkat. Kalau tahun lepas saya ingat 21,000 lebih. Tahun ni 2023 ni 23,035. Sebab nilaian emas kita di negeri Selangor untuk 1 gram lebih kurang 300 ringgit 30 sen lebih kurang begitulah. Jadi makna naik. Tapi dalam keadaan naik dia punya nisab pun, tengok kutipan sampai Jun pun dah 506 juta ringgit. Jadi makna alhamdulillah kesedaran tu dah ada. Jadi ini perlu diteruskan. Jadi kalau inilah umat yang ada di dunia ni, maka mudah-mudahan kesemua umat Islam akan berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengoklah alhamdulillah hari ni kan bagaimana bantuan yang masuk ke Gaza. Cuma masalah teknikal yang sedang kita hadapi kan. Tapi kalau tengok dari sudut bantuan, ya Allah, pemurahnya umat Islam, tengok bukan sikit-sikit tu, cuma sekatannya. Teknikal nak masuk tu macam mana, tapi dari sumbangan tak kalah. Banyak dah yang dah komit nak bangunkan itu dan ini pun dah banyak. Dan kita harapkan baru ni 11 November yang lepas kan ada persidangan OIC dan Liga Arab. Mudah-mudahan lah, walaupun mengecewakanlah keputusan mesyuarat khas tersebut, tetapi sekurang-kurangnya ada negara-negara yang mencadangkan agar tanggungjawab membangunkan Gaza nanti diambil alih oleh atau diambil tanggungjawab tersebut oleh negara-negara umat Islam. Jadi maknanya jangan harap World Bank, negara Islam yang kaya ni, bangunkan balik kemusnahan, bangunan-bangunan yang rosak, hospital-hospital yang musnah, ini kita bangunkan. Ini ada usul yang dibentangkan dan saya rasa mampulah dengan jumlah negara OIC pun lebih daripada 50 buah negara. Kalau Liga Arab majoriti negara-negara kaya dengan minyak, jadi saya rasa tak ada isu. Jadi ini perlu dibangunkan. Ini yang diinginkan oleh Nabi SAW. Yang terakhir saya ambil yang ketujuh. Kita nak tutup lah, lama sangat baca hadis ni. Yang ketujuh, siapakah golongan yang mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat? Nabi sebut wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Yang ketujuh kata Nabi, itulah orang lelaki yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian, maka mengalir air matanya. Apa kata pengarang kitab? Golongan yang ketujuh yang disebut oleh Nabi SAW sebagai golongan yang mendapat naungan arasy Allah pada hari akhirat, itulah golongan yang mempunyai takwa dan keikhlasan kepada Allah.
Ya, golongan yang banyak bermunajat kepada Allah, banyak berzikir sama ada bersendirian atau bersama orang ramai. Mereka banyak bertaubat dan menangis di hadapan Allah. Apabila nama Allah disebut di lidah mereka, hati mereka merasa gentar, hiba dan khusyuk, takut seksa Allah, harapkan redanya. Lalu mereka mengalirkan air mata sebagai luahan dari perasaan yang kita kata mengisi di dalam dada ataupun yang mengesak di dalam dada. Jadi masih lagi dalam konteks pembangunan iman dan insan. Jadi mana kita kena berusaha dalam konteks masyarakat madani ni, kena membangunkan ya insan-insan yang bertakwa, yang mempunyai nilai iman yang hebat, yang mempunyai rasa takut untuk melakukan dosa. Kita balik yang keenam, yang mempunyai rasa suka kepada melakukan kebajikan. Kemudian yang ketujuh, suka kepada melakukan ibadat kepada Allah, suka kepada berzikir, suka kepada majlis-majlis ilmu, suka kepada melakukan ketaatan. Maka jika inilah umat yang ada di dalam sebuah negeri dan negara, pasti negara dan negeri tersebut mendapat lempahan rahmat, keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kata tadi masih boleh kita guna pakai modul yang sama sebagaimana Imam Hasan Al-Banna nyatakan, dalam konteks diri bangunkan. Bangunkan rasa itu, bangunkan keinginan itu, bangunkan kesukaan kepada takwa dan iman. Ini kita lah. Kalau kita tak bergerak, kita pun tak berusaha nak mengharapkan kita kata ia datang secara percuma, tak mungkin lah. Batuan Quran pun banyak ayat kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah akan nasib mereka. So dalam konteks individu kita lah kena insafi diri, kena muhasabah. Apatah lagi dengan usia tertentu, dengan keadaan fizikal kita tertentu, contoh sihat dan sakit. Banyak kita renung-renungkan dah sampai masalah secara individu untuk kita kembali balik secara total kepada Allah. Ini pembangunan dalam konteks diri. Tapi nak dapat kesedaran macam tu, kena bergaul dengan orang-orang yang betul lah. Kena duduk di dalam majlis-majlis yang betul lah, supaya kita dapat info, dapat influence yang boleh menyebabkan kita terangsang, terpanggil untuk bergerak ke arah itu. Tapi kalau tunggu je tak jadi lah. Kemudian yang kedua pula, sama modulnya oleh Imam Hasan Al-Banna, yang kedua dalam konteks keluarga. Kena bangunkan keluarga yang suka kepada ibadah, keluarga yang suka baca Quran, keluarga yang suka kepada zikir, keluarga yang suka kepada majlis-majlis ilmu. Ni lepas tu kata ini dalam konteks keluarga ni, yang masuk balik-balik tafsir surah Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni tafsirnya panjang besar. Allah perintah bukan hanya jaga diri kamu, jaga keluarga kamu. Jaga keluarga ni berat. Wahai orang beriman, pastikan kamu tak masuk neraka, anak isteri pun tak masuk neraka. Dan sambungan ayat tu Allah sebut tentang sifat neraka dijaga oleh malaikat yang kasar lagi bengis, yang laksanakan perintah Tuhan, tak akan abai, tak akan ingkari. Bahan bakarnya daripada batu dan manusia yang diazab di dalam neraka tersebut. Jadi Allah cerita sifat neraka, Allah beritahu kamu jaga diri kamu jangan sampai masuk dalam neraka, juga anak isteri kamu. Ini benda besar. Lepas tu kita balik kepada perkara yang ketujuh tadi, nak membentuk manusia yang bertakwa, nak membentuk insan yang suka kepada beribadah, yang suka bertaubat daripada kesalahan sehingga menangis, mengalirkan air mata, kata hadis. Nampak? Ini mana pembangunan insan yang cukup hebat. Jadi saya kata tadi dalam konteks individu selesai, dalam konteks keluarga ni pembahasan panjang. Yang batu ayat ke-6 surah Tahrim dalam tafsir banyak tafsirannya. Panjang, ulama menafsirkan dengan panjang lebar apa yang perlu dilakukan dalam konteks mendidik keluarga supaya selamat daripada bakaran api neraka. Sebab itu bila ayat ni turun, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW. Bila ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Umar tanya, kata Umar Ibn Khattab, ya Rasulullah, untuk menjaga diri kami daripada neraka, okey, tak ada masalah. Untuk menjaga diri kami daripada bakaran neraka, kami mampu lakukan, kita kan. Bagaimana pula, kata Umar Ibn Khattab, nak menjaga isteri dan anak kami, keluarga kami daripada bakaran api neraka? Isu sekarang, diorang tu macam mana kami nak jaga? Kata Nabi SAW, tanhaunahunna, hendak engkau melarang mereka, amma nahakumullahu an, dengan apa Tuhan larang kamu daripadanya. Wa ta'murunahunna, bima amarakumullahu bih, dan dalam engkau menyuruh mereka melakukan apa yang disuruh Allah untuk kamu lakukan. Di mana nak selamatkan isteri dan anak-anak daripada neraka, kata Umar, kamu kena suruh mereka buat apa yang Tuhan suruh mereka tinggal apa Tuhan larang.
Maka inilah kata Umar yang akan menjadi wiqayatan bainahum wa bainan nar. Maka inilah satu-satunya alat, satu-satunya cara nak menyelamatkan isteri dan anak-anak kamu daripada neraka. Nampak? Makna nak selamatkan mereka daripada neraka tu bukan buat rumah atas bukit ke, pasang kalis api kat rumah ke, bukan. Nak selamatkan isteri dan anak-anak daripada neraka, didik mereka dengan ilmu agama. Ini balik-balik ni. Perkara ketujuh, seorang lelaki yang bertaubat, bermunajat pada Tuhan sampai menangis waktu dia bersendirian. Ni keinsafan. Nak bentuk manusia yang tahu erti takutkan Tuhan. Ni masih tadi dia ada kaitan dengan kelima juga, pembangunan iman tu kan. Bukan senang, ni tanggungjawab kita besar. Lepas tu hari ni kalau ada orang-orang yang ingin melangsungkan perkahwinan, ni bekal-bekal ni kena kita bekalkan. Mesej-mesej macam ni kena sentiasa kita sampaikan. Sebab tanggungjawab besar. Takkan Tuhan pesan macam tu. Takkan Tuhan pesan begitu. Jadi kena. Kemudian apa lagi antaranya dalam konteks negara, kata yang ketiga modul Hasan Al-Banna, dalam konteks masyarakat, negeri, negara, ni mereka kena fikir. Ada kaitan dengan yang kelima tadi kan. Kena kurangkan program-program maksiat. Kena banyakkan program-program pembinaan iman insan. Kalau melibatkan orang bukan Islam, yang tinggal dalam negeri Selangor sebagai contoh, kena didik mereka dengan yang nama nilai-nilai baik. Kalau tidak, porak-poranda susah. Ni negeri paling mencabar, negeri maju. Kadang-kadang tengok orang kongsi-kongsi kan, kat taman-taman perumahan, tengah-tengah taman perumahan ada kelab malam. Maju tak maju negeri Selangor ni. Sebelah masjid, sebelah surau ada disko. Tu tak cerita depan balai polis ada pusat judi, tu tak cerita lagi kan. Adalah saya kata, walaupun alhamdulillah lah semakin berkurangan. Cabaran kuat kalau tak betul-betul dibangun ke rakyat negeri ni, habis. 7.04 juta penduduk negeri Selangor, 4.3 ni Muslim. 4.3 lebih separuh. Ini agenda masih situ dulu. Kalau 4.3 orang Islam di negeri Selangor ni suka kepada ibadah, suka kepada yang namanya agama, saya ingat yang minoriti tadi dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan, automatik. Tapi bila mana 4.3 ni tak, separuh pun tak suka pada agama, kacau. Dia akan menyokong menjadi nilai tambah kepada yang minoriti tadi. Saya bukan cerita sentimen, saya cerita dari sudut angka. So 4.3 ni kena bagi solid cintakan Islam. 4.3 penduduk Islam negeri Selangor mesti solid suka kepada ibadah. Yang main. Nampak 4.3 tu tak ada seorang pun yang tercicir dalam program-program yang namanya iman dan takwa. Kalau 4.3 ni boleh, saya ingat baki daripada 7.04 juta penduduk Selangor ni tak ada pilihan. Takkan jalan. Saya kata dia, lepas tu saya kata dia masih kerjasama yang erat. Kalau dalam konteks kita yang namanya agama di bawah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, kita ada PBT yang terikat dengan enactment PBT misalnya kan. So mesti jujur, mesti amanah. Agendanya mesti selari. Pembangunan perancangan mesti dasarnya iman dan takwa. Betul. Itu kalau jadi tu Allahu Akbar. Maka inilah yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan ambil sikit last. Maka berkata pengarang, kalau unsur yang 7 ini wujud di dalam masyarakat, maka masyarakat itulah yang dinamakan masyarakat madani yang sebenar, masyarakat yang bertakwa kepada Allah, masyarakat yang berakhlak mulia, masyarakat yang hidup dengan nilai Rabbani, masyarakat yang selalu mendapat redha dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan terbina masyarakat yang sebegitu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya saya beritahu, ini hadis yang terakhir ni, kitab ni dah khatam. Khatam biasa kalau kat kampung-kampung ada pulut kuning, habis saya tak tahu kat sini. Khatam kitab ni. Jadi habis, saya minta pandangan jawatankuasa lah nanti, untuk cadangkan kitab gantian. Apakah subjek baru yang akan dikendalikan oleh pengajian saya serahkan kepada jawatankuasa lah. Jadi mungkin boleh fikirkan apa kaitkan dengan tenaga-tenaga pengajar yang lain. Jadi kalau ada rasanya perlu kita kemukakan sebagai subjek pengajian, insya-Allah saya akan ambil tanggungjawab itu, kerana saya nak beritahu kitab hadis akhlak yang mulia selesai pengajiannya pada hari ini. Jadi insya-Allah panjang umur, kalau ada rezeki bertemu bulan hadapan, itu pasti kitab baru lah. Kitab baru, dan saya minta maklumkan saya lebih awal lah tentang kitab yang diminta. Tapi jangan tebal-tebal sangat. Tebal-tebal takut kita tak habis, yang belajar dan mengajar habis.
Nampak ya? Jadi kitab-kitab yang macam ni je sudahlah, nipis-nipis yang senang baca, senang rujuk. Nampak ya? Kalau besar-besar kan satu hal nak bawa satu lah kan. Dah tentu tak bawa punya kalau simpan kat rumah. Kalau simpan kat surau pun takut jadi hiasan je kat almari tu. Tak ada yang nak bawa keluar dan mengaji. Ambil kitab-kitab mudah yang semua orang boleh miliki, boleh belajar dan boleh rujukkan di rumah kita masing-masing. Maka cukup sekadar itu. Saya mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Tutup majlis membaca tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.